Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Alia. Hari ini saya akan menerangkan tentang pendidikan alam sekitar iaitu berkaitan dengan jenis-jenis pencemaran. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut lagi tentang pendidikan alam sekitar ini, mari saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Alia Syahda binti Rozlan. Saya berumur 20 tahun. Saya tinggal di Pekan Pahang Darul Makmur. Tarikh lahir saya 27 Februari 2000. Saya dilahirkan di Pekan Pahang. Saya ialah pelajar daripada Universiti Kolej Yan San Pahang. Saya berada di dalam jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Kini saya berada di SEM 5 dan saya berada di dalam kelas 5C. Sebelum saya meneruskan lebih lanjut lagi, mari kita sama-sama saksikan sebuah video yang menunjukkan alam sekitar yang belum dijajah oleh manusia. That's made of, baby, that's made of all that we find. Jom kita mengenali apakah itu pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar dapat didefinisikan sebagai satu bentuk pendidikan bagi menyelamatkan alam sekitar dan terus dirosakkan. Pendidikan ini merujuk pada usaha terancang untuk mengajarkan mengenai bagaimana kegunaan persekitaran semula jadi. Okey, tadi kita dah tengok apakah itu pendidikan alam sekitar. Sekarang, jom kita tengok apakah jenis-jenis pencemaran yang terdapat di Malaysia. Jom! Jenis-jenis pencemaran. Objektif untuk mengenal jenis-jenis pencemaran, untuk mengetahui kesan pencemaran, untuk mengetahui cara mengatasi masalah pencemaran. Matlamat untuk memberi pengajaran kepada masyarakat dalam melakukan peralihan dalam menuju ke suatu masyarakat yang arif tentang alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran adalah suatu perbuatan yang dapat mencemarkan pengotoran alam dan perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling. Di Malaysia, terdapat beberapa pencemaran yang sering berlaku, iaitu air, tanah, udara dan bumi. Di dalam video penerangan tersebut, terdapat 4 jenis pencemaran yang sering berlaku di Malaysia. Antaranya ialah pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Untuk keterangan yang lebih lanjut tentang pencemaran air, jom kita tengok sedutan episod Omar dan Hana, Kesian Penyu, tentang pencemaran air yang sedang berlaku di Malaysia. Kesian penyu. Dapat berkelah bersama keluarga. Jom kita bina istana. Oh bersama gembiranya. Wah, besarnya. Sampah? Hana, sampah buang kat mana? Tang sampah. Bagus anak mama. Hana, cepat. Ha? Okey. Papa? 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 Papa ni. Apa tu? Sampah? Masya Allah. Ha. Jom kita kutip sampah.
rumah ikan? Bukan ikan je. Singa laut, kuda laut, obok-obok, penyu dan banyak lagi. Banyaknya. Tapi, kalau semua sampah-sampah ni penuh dalam laut, macam mana? Ah! Kesiannya. Jadi, Omah Hana jangan buang sampah merata-rata ya. Okey. Sampah besar. Penyu? Penyu. Nak tengok, nak tengok. Allahu Akbar. Tolong ambilkan pisau. Okey. Kesian penyu. Penyu sabar ya. Alhamdulillah. Penyu, jangan takut. Kami nak tolong. Omah, tolong ambilkan tualet tu. Oh, okey. Kesiannya. Sikit lagi. Alhamdulillah. Sebab tu, kita tak boleh buang sampah merata-rata. Bye penyu. Jumpa lagi. Jangan makan sampah lagi tau. Jom kita mengenali apakah itu pencemaran air. Sesungguhnya, kerosakan di bumi Air merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan elemen kepada semua kehidupan. Sumber air penting bagi tujuan untuk dijadikan minuman, pembersihan dan pertanian. Pencemaran air akan berlaku apabila kandungan dan keadaan warna air berubah menjadi sehingga ianya tidak sesuai dijadikan kegunaan utama dan memberi kesan negatif terhadap badan apabila digunakan. Punca-punca pencemaran air. Pertama, sisa buangan dari kilang. Pembuangan sampah sarap. Pembuangan minyak di laut. Kesan-kesan pencemaran air. Satu, dapat menjejaskan kesihatan manusia. Kedua, menjejaskan kehidupan akuatik.
Ketiga, dapat menjejaskan aliran air. Cara-cara mengatasi pencemaran air. Yang pertama, tidak membuang sampah ke dalam air sungai atau laut. Yang kedua, sentiasa membersihkan kawasan pantai dan kawasan sungai. Yang ketiga, tidak mendirikan kawasan perindustrian berhampiran dengan laut ataupun kawasan sungai bagi mengelakkan pembuangan sisa toksik. Kita tengok apa itu pencemaran air. Sekarang, mari kita tengok pula apa itu pencemaran udara yang sering berlaku di dalam Malaysia. Jom. Udara merupakan satu komponen penting dalam kehidupan segala makhluk hidup yang berada di atas bumi ini untuk terus hidup. Pencemaran udara merupakan satu keadaan di mana ianya boleh berlaku kemudaratan ketidakselesaan pada manusia. Punca-punca pencemaran udara. 1. Asap kenderaan bermotor. 2. Asap dari kilang perindustrian. 3. Pembakaran terbuka. Kesan-kesan pencemaran udara. 1. Akan berlakunya jerebu. 2. Kemudaratan terhadap sistem pernafasan manusia dan kehidupan lain disebabkan oleh asap. Cara-cara mengatasi pencemaran udara. 1. Mengadakan kempen mencintai alam sekitar. 2. Penguatkuasaan undang-undang kepada perindustrian yang tidak bertanggungjawab. 3. Mengadakan kempen menanam pokok. 4. Mengurangkan jumlah kenderaan yang terdapat di jalan raya supaya tidak banyak asap kenderaan yang bermotor. Jom kita tengok video yang berkaitan dengan pencemaran udara. Semoga korang happy. Pencemaran ketiga ialah pencemaran bunyi. Sebelum Cikgu Alia menerangkan lebih lanjut lagi, jom kita tengok sedutan filem Mr. Bean. Hear something? Oi,
something. Nah, nothing. What is it you put? Pencemaran bunyi merupakan penghasilan bunyi yang kuat dan bising daripada mesin, haiwan atau manusia yang mengganggu aktiviti atau keseimbangan kehidupan lain. Kebanyakan sumber pencemaran bunyi ini berlaku di luar rumah seperti sistem pengangkutan termasuk bunyi kenderaan dan kereta api. Punca-punca pencemaran bunyi. 1. Bunyi bising dari kenderaan bermotor. 2. Kawasan pembinaan. Ketiga, bunyi pengangkutan udara yang berenjin besar seperti kapal terbang atau helikopter. Kesan-kesan pencemaran bunyi. Yang pertama ialah pencemaran bunyi mampu menyebabkan individu itu mempunyai gangguan sikap, iaitu agresif, hipertensi, tahap tekanan tinggi dan serangan panik. Yang kedua ialah berlakunya kemusnahan habitat haiwan disebabkan bunyi bising memberi kesan buruk kerana berlakunya tekanan yang tinggi. Cara-cara mengatasi pencemaran bunyi. Yang pertama, melakukan penggunaan halangan bunyi. Yang kedua, mereka semula enjin jet yang lebih senyap. Yang ketiga, mengelakkan melakukan pembinaan di perumahan. Pencemaran keempat ialah pencemaran tanah. Sebelum Cikgu Alia menerangkan lebih lanjut lagi tentang pencemaran tanah, Cikgu Alia ingin menunjukkan satu video yang menunjukkan pencemaran tanah yang sering berlaku di Malaysia. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian. Hari ini kita berkumpul di sini untuk sosialisasi bagaimana cara menanggulangi serta mensikapi bencana tanah longsor. Yang pertama, menjaga kelestarian pepohonan yang berada di lereng bagian atas pemukiman. Kedua, membuat drainase untuk pengatusan air hujan sehingga tanah tidak cepat jenuh. Ketiga, segera menutup retakan dengan tanah lempung agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. 4. Jangan menebang pepohonan di lereng agar tanah tidak longsor. Kelima, jangan mencetak sawah baru dan membuat kolam pada lereng bagian atas pemukiman. Keenam, jangan mendirikan bangunan atau pemukiman di daerah tebing yang terjal. Ketujuh, pencemaran tanah bermaksud perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah. Punca-punca pencemaran tanah. 1. Pembalakan secara haram. 2. Tarah bukit secara mendadak. 3. Tempat pelupusan sampah secara haram. 4. Kesan-kesan pencemaran tanah. 1. Akan berlakunya tanah runtuh.
Kedua, akan berlakunya hakisan tanah. Ketiga, akan berlakunya penyebaran kuman berpenyakit. Cara-cara mengatasi pencemaran tanah. Yang pertama ialah menguatkuasakan undang-undang terhadap aktiviti pembalakan secara haram. Yang kedua, melakukan kempen Hari Tanpa Plastik bagi mengurangkan penggunaan beg plastik. Ketiga, menanam pokok. Telah habislah keterangan Cikgu Alia kepada anak-anak murid Cikgu Alia tentang pendidikan alam sekitar iaitu jenis-jenis pencemaran yang terdapat di Malaysia. Sebelum berakhir penerangan Cikgu Alia ingin anak-anak Cikgu Alia mendengar satu lagu daripada Didi and Friend iaitu Takkan Tak Tahu. Bagaimana kita harus menjaga alam sekitar kita dengan baik. Terima kasih kerana telah mendengar penerangan Cikgu Alia daripada mula sehingga akhir. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Alia. Ha? Kita dekat dunia Didi and Friends ke? Kenapa banyak sampah ni? Kalau sayangkan bumi, jangan buat begini. Kata nak kurang sampah, tapi masih membeli. Konon nak minum kopi, ikut trend terkini. Baru cool kan, hit kan, nak beli lagi kan. Itu sia-sia, bertambah sisa-sisa. Baiki semua cara hidup kita. Takkan tak tahu, 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 takkan tak. Kalau tak naik bas, Kalau tak naik train, suka naik kereta, bergerak asing-asing, dan jalan pun susah. kereta merangkak-rangkak, Hei, apa dah jadi? kita dah bazir minyak. Semua asap kereta buat pokok merana. Udara macam mana yang bersih dah tak ada. Mungkin suatu hari bernafas dari tangki. Takkan kita sanggup hidup begini. Takkan tak tahu, 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 takkan tak. Dengar, sini semua bertindak segera. Jangan bazir masa. Dengar, sini semua bertindak segera. Ini kan bumi kita. Kita, tiktok, 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 tiktok. Takkan tak tahu apa yang sedang berlaku. Takkan tak tahu apa yang sedang berlaku. Hey, sampai bila sikap kita begini. Janganlah cakap saja, bersama kita hadapinya. Sampai bila sikap kita begini. Janganlah cakap saja. Kurangkan sampah. Naik bas. Naik train. Bawa beg. Kalau tak bawa beg, bila membeli belah, tak kisah guna plastik, 20 sen pun tak kisah. Lepas guna dibuang, terbang melayang-layang. Plastik di tepi jalan, plastik di dalam longgang. Dan hanya ke laut, lalu dimakan penyu. Yang sangkanya makanan plastik, bukan makanan. Sanggupkah biar penyu kesakitan? Takkan tak tahu, 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 takkan tak